Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ku Azimin dan Kuma Institusi Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Saya nak membatalkan tajuk saya ialah pelaksanaan zakat di kalangan minoriti Muslim di wilayah Patong Taning, Thailand. Perkenalan. Majlis Agama Islam di Thailand ditubuh pada tahun 1943 Masihi, diketuai oleh Tuan Guru Haji Sulon Abdul Qadir. Tuan Guru Haji Sulon Abdul Qadir ialah dilatih sebagai Al-Qadi Ad-Daruri Al-Syar'i di negara Thailand, dan dia adalah diiktiraf oleh masyarakat Islam di negara Thailand, dan dia juga menjadi tempat panduan atau penasihat bagi menyelesaikan masalah-masalah hal ehwal yang timbul dalam masyarakat umat Islam di negara Thailand, sehingga dia diberikan jawatan kuasa tertinggi di negara Thailand untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara Thailand. Yang kedua, bilangan Islam di wilayah Patong Taning 4.77% nak membandingkan dengan agama Buddha 92.85%. Maknanya, kalaulah kita lihat keseluruhan umat Islam yang ada di negara Thailand, 10% sahaja yang baki lagi ialah agama Buddha. Tetapi tempat saya nak kaji ni ialah di wilayah Patong Taning, iaitu 4.77% saja, maknanya sikit sangat bilangan umat Islam yang ada di Thailand. Yang ketiga, berhijrah Melayu Patani ke wilayah Patong Taning di zaman Raja Rahman III pada tahun 1851 Masihi. Kenapakah Melayu Patani berhijrah di wilayah Patong Taning? Kerana kejatuhan Kerajaan Melayu Patani berlaku pada zaman pemerintah Sultan Muhammad pada tahun 1774 Masihi, disebabkan diserang oleh kerajaan Thailand pada tahun 1603, dan kerajaan Thailand membawa tawanan perang Melayu Patani ke Bakak. Itulah dikatakan sebab Melayu Patani berada di wilayah Patong Taning. Lokasi kajian wilayah Patong Taning terletak di selatan persempadan dengan Bakak. Kalau kita lihat di sini, ini Bangkok, ini Patong Taning, dan ini Ayutthaya. Tapi tempat saya nak kajilah ia Patong Taning kat sini. Di masa dulu dikatakan Ayutthaya, Patong Taning, Bakak adalah di kota Thailand. Tetapi sekarang ialah Bangkok saja diistilahkan ibu kota Bangkok Thailand. Apakah syarat hendak tumbuhkan majlis agama di wilayah masing-masing ataupun di negara Thailand? Apakah syaratnya? Syaratnya ialah mesti kena ada umat Islam di wilayah masing-masing 200,000 orang, barulah boleh tumbuh ataupun majlis agama Islam boleh ditumbuhkan. Kalaulah tak sampai 100,000, tidak ditumbuhkan, tidak dibolehkan tumbuh majlis agama Islam. Contohnya kalau kita lihat di Naratiwa Pataniya Lastung Songkla, di wilayah Naratiwa adalah majoriti Muslim, dia otomatik ada majlis agama Islam. Tetapi kalau kita lihat di Bangkok, Patong Taning, contohnya Chiang Cerai, itu minoriti. Kalau minoriti, mestilah kena ada 200,000 umat Islam di wilayah masing-masing. Kalau tak sampai, tak boleh tumbuhkan majlis agama Islam. Contohnya kalau Ayutthaya tidak ada majlis agama Islam, bagaimana dia nak buat urusan hal nikah kahwin, hal urusan dalam Islam? Adalah dia kena pergi ke wilayah yang terdekat dengannya.
seperti wilayah petani. Dan wilayah petani dia tumbuh pada tahun sebelah dia tumbuh pada tahun 2006, mula operasi sebelah Oktober. Objektif kajian saya ambil dua saja kat sini, iaitu mengkaji pengurusan zakat oleh pemerintah Thailand, yakni oleh Majlis Agama Islam di wilayah Pantong Tani. Dan objektif yang kedua, mengenal pasti konsep pengurusan zakat di kalangan minoriti Muslim Thailand. Mana dia umat Islam di wilayah Pantong Tani, bagaimana dia nak menguruskan zakat mengikut undang-undang Islam, mengikut undang-undang Thailand yang ada sekarang. Penyertaan masalah saya ambil dua saja dalam etika saya, iaitu cabaran dan kelemahannya seperti dari aspek tiada peraturan atau kuasa undang-undang zakat yang menjadi paduan untuk menyelesaikan ataupun untuk melaksanakan pengurusan zakat kepada pertumbuhan atau badan-badan Islam seperti Majlis Agama Islam, Wilayah Islam di Thailand dan sebagainya. Mana dia Majlis Agama Islam di wilayah Pantong Tani, ia tidak ada pekuat kuasa undang-undang, tidak ada peraturan. Di situlah kelemahan cara nak menguruskan zakat di Majlis Agama Islam di wilayah Pantong Tani. Kalau di Malaysia, dia ada undang-undang dia ada peraturan dia ada pusat zakat khas untuk melaksanakan zakat. Tetapi di Majlis Agama Islam tidak ada pusat zakat. Dia sekadar nak mengurus hal zakat ataupun hal ehwal Islam, dia pergi di Majlis Agama Islam. Itulah dikatakan tentang zakat di wilayah Pantong Tani adalah lemah yang nak menguruskan pengurusan zakat. Yang kedua, cabaran dari aspek tidak memahami atau kurang pengetahuan dalam pengurusan agihan zakat dan pentadbiran. Mana dia umat Islam di wilayah Pantong Tani tidak memahami syarat-syarat wajib zakat, terpena wajib zakat, ataupun sepena milik, ataupun haul dan sebagainya. Mereka sekadar tahu tentang zakat fitrah sahaja. Contohnya kefahaman mereka tentang beranggapan zakat, derma dan sedekah adalah amalan yang sama saja dari segi kedudukannya. Sedangkan antara zakat, derma, sedekah beza antara dalam segi kedudukannya. Begitu juga mereka, kefahaman mereka yang menyamakan antara cukai dan zakat dalam segi kedudukannya. Sedangkan zakat ialah apabila nak keluarkan zakat ialah mesti mencukup haul dia nisabnya, barulah diwajibkan keluarkan zakat. Kalau tak cukup haul dari nisab, tak wajib bagi dia keluar zakat. Tetapi cukai lain. Contohnya cukai rumah, cukai itu, kalau setahun kali kita wajib keluarkan zakat. Kita ada duit ke tak ada duit, wajib keluarkan zakat. Tetapi zakat mal, zakat harta yang mengikut haul dia, mengikut nisab dia. Nah, begitu juga kefahaman mereka tentang berpegang dengan bercorak tradisional dalam melaksanakan kewajipan berzakat, seperti kalaulah mereka nak keluarkan zakat, mereka pergi ke masjid, mereka pergi jumpa tok guru, mereka pergi kepada mereka yang kena pasti. Itu dianggap zakat fitrah saja. Tetapi tentang zakat mal, zakat harta, zakat saham, mereka tidak mendalami asas-asas tentang bagaimana nak keluarkan zakat, bagaimana haul dia, nisabnya. Itulah permasalahan dalam kalangan minoriti muslimin di wilayah Pantong Tani. Baiklah, kita tanya kepentingan kajian. Kepentingan kajian ada 3 sumber saya ambil, iaitu satu, boleh memberi satu paduan ilmiah kepada pihak bertanggungjawab di Thailand dalam memahami kedudukan pelaksanaan. Yang kedua, pengurusan zakat dapat membangunkan ekonomi Islam dalam kalangan masyarakat Muslim Thailand
akan memberi keyakinan kepada kerajaan Thai itu sendiri tentang kepentingan pelibatan negara bagi menjayakan peranan dan fungsi zakat dalam Islam. Yang ketiga, pengurusan dan pelaksanaan zakat. Pengurusan dan pelaksanaan sistem zakat yang berkesan secara langsung akan membantu kerajaan Thai dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim minoriti di wilayah Thailand, di wilayah Patung Tani, Thailand. Kesimpulannya, Majlis Agama Islam di wilayah Patung Tani telah ditumbuh pada 2006. Mula beroperasi 11 Oktober 2006, langkah menubuh pusat Majlis Agama Islam di wilayah Patung Tani adalah langkah yang sangat bijak, adalah langkah yang sangat baik untuk melanjutkan pengurusan zakat supaya lebih berkesan dan memberikan impak yang baik kepada prestasi kufitan dan agihan zakat secara sistematik. Jadi sekadar ini sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.